Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berkumpul secara maya bagi mendengar sesi taklimat bersama ibu bapa untuk pelajar baharu Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat bagi tahun 2021. Yang berusaha Ustazah Hajah Rozita, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat, barisan penolong kanan serta ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Sebelum tu saya ingin meminta sedikit respon daripada ibu bapa. Dengar tak suara saya? Dengar. Boleh. Okey, alhamdulillah dengar. Baik, sebelum tu saya ingin menerangkan sedikit atur cara kita pada pagi ni. Okay, kita ada 6 atur cara. Yang pertama adalah sesi taklimat bersama guru besar yang akan menerangkan tentang falsafah pendidikan dan pengenalan ikrar musleh. Okay, setelah itu akan ada taklimat berkaitan dengan pengurusan tarbiyah sekolah yang akan disampaikan oleh pengurus tarbiyah sekolah. Dan yang ketiga, taklimat tentang pengurusan kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh penolong kanan kurikulum. Dan yang keempat, penerangan berkaitan hal ehwal murid yang akan disampaikan oleh penolong kanan HEM. Yang kelima, pengurusan kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh penolong kanan kurikulum. Dan yang terakhir sekali akan ada sesi soal jawab. Jangan please dengar. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Hajah Rozita binti Osman untuk menyampaikan sesi taklimatnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keinginan dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu sesi taklimat bersama ibu baru untuk pelajar Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat bagi sesi 2021. Jadi ahlan wa sahlan dan juga selamat datang kepada semua ibu ayah untuk bersama-sama dengan kami dalam warga Hidayah. Dan terlebih dahulu juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua ibu ayah sekalian kerana telah memilih Hidayah ini sebagai tempat untuk anak-anak diberikan pendidikan. Jadi alhamdulillah kami sangat mengalu-alukan kehadiran ibu ayah dan anak-anak semua untuk bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar sedikit taklimat yang kami adakan untuk ibu bapa baru. Dan terlebih dahulu pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi insyaAllah saya sebagai guru besar di Sekolah Rendah Islam Hidayah ini saya ingin memperkenalkan sedikitlah berkaitan dengan diri saya. Jadi nama Rozita binti Osman. Jadi sebelum ni saya mengajar di sekolah menengah kebangsaan, sekolah kerajaan lah. Selama 29 tahun di 4 buah negeri dan di 7 buah sekolah. Dan pada tahun 2018 saya telah memilih untuk bersyarat awal. Kemudian saya telah ataupun ditawarkan oleh ahli lembaga untuk menjadi guru besar di sekolah ini. Jadi walaupun pada awalnya agak keberatan untuk mengetuai pengurusan untuk PDP, tetapi disebabkan rasa cintanya kepada pendidikan dan juga rasa bersambudi dengan Sekolah Hidayah yang telah mendidik selama 6 orang anak-anak saya, jadi saya
menerima pelawatan tersebut. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat melakukan sesuatu terutama dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak di sekolah Islam Hidayah ni lah, insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya yakin sebelum tuan-tuan dan puan-puan membuat keputusan untuk menghantar anak-anak di sekolah rendah Islam Hidayah ini, sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat info-info ataupun maklumat-maklumat berkaitan sekolah ini kan. Jadi saya sangat-sangat menghargai usaha tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak ke sini, yang mana ianya merupakan satu pengorbanan lah yang dilakukan oleh ibu bapa sebenarnya, di mana dengan kedudukan sekolah yang agak jauh ke dalam ni. Jadi sebab itu saya rasa sangat appreciate lah ibu bapa yang sudi untuk bersama-sama dengan kami. Jadi saya nak menjelaskan ataupun menerangkan sedikit tentang di mana kedudukan sekolah rendah Islam Hidayah di negara kita ni ya. Bukan dari sudut fizikalnya, dari sudut fizikal saya yakin tuan-tuan dan puan dah sedia maklum di mana lokasi sekolah kita tetapi bagaimana rangkaian sekolah Islam Hidayah itu sendiri ya. Jadi saya ada memaparkan carta, jadi mungkin puan dan tuan-tuan boleh rujuk kepada carta tersebut. Jadi sebenarnya kita ni sekolah Islam Hidayah ni kita bernaung di bawah satu yang besar, iaitu Pertubuhan Ikram Malaysia. Pertubuhan Ikram ni dia melaksanakan usaha-usaha seperti dakwah, tarbiyah dan juga pendidikan. Itu antara 3 perkara yang dilakukan oleh Pertubuhan Ikram, yang mana dia adalah NGO Islam yang berdaftar lah. Dan di bawahnya ada berbagai agensi. Jadi antara agensi yang ada di bawah Pertubuhan Ikram ni seperti MyCare, yang mana mereka menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian umat Islam di seluruh dunia. Kemudian kita ada Ikram Health. Ikram Health ni adalah dianggotai oleh ahli-ahli ikram yang terlibat dengan perubatan, doktor-doktor, farmasi dan sebagainya. Di mana di bawah Ikram Health ni mereka telah mengukuhkan sebuah hospital, iaitu Hospital Pakar An-Nur yang terletak di Bandar Baru Bani. Kalau tuan-tuan ada ke sana, Beliau highway itu kita nampak satu hospital yang besar, iaitu Hospital Pakar An-Nur, yang mana hospital itu telah diuruskan oleh Ikram Health lah. Kemudian kita ada Al-Bantu yang menguruskan hal-hal kebajikan seperti kebajikan sekarang ni bencana banjir, kalau ada kebakaran dan sebagainya. Maknanya Al-Bantu ni mereka menguruskan untuk membantu orang-orang atau masyarakat yang berada dalam kesusahan. Kemudian kita ada Hidayah Center, yang mana Hidayah Center berananya adalah untuk melakukan dakwah kepada non-Muslim. Jadi alhamdulillah sehingga ini telah ribuan orang-orang yang telah kembali ke agama fitrah di bawah pengurusan Hidayah Center. Dan yang salah satu lainnya itu ni antara yang adalah sebenarnya ada banyak dekat agensinya, dan yang berkaitan dengan kita ni adalah Ikram Muslim. Jadi di bawah Ikram Muslim itu terdapat 56 buah sekolah di seluruh Malaysia. Jadi di setiap negeri di Malaysia ada sekolah Ikram Muslim, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Jadi 56 buah ni adalah sekolah menengah dan sekolah rendah lah. Jadi jika kita kecilkan sedikit, kita hanya lihat di negeri Johor lah. Kita lihat di negeri Johor. Di dalam negeri Johor ni kita ada PPH. PPH itu adalah Pusat Pendidikan Hidayah. Di mana Pusat Pendidikan Hidayah ni, di bawahnya ada 3 daerah dalam negeri Johor yang mempunyai sekolah yang dikendalikan oleh Pusat Pendidikan Hidayah, iaitu pertama di Johor Bahru, yang kedua di Batu Pahat, dan yang ketiga adalah di Sedaman. Okey, di Johor Bahru ada 2 sekolah, iaitu sekolah rendah Islam Hidayah Johor Bahru, sekolah menengah. Begitu juga dengan di Batu Pahat, sekolah rendah dan sekolah menengah. Alhamdulillah hari ini, tahun ini
adalah tahun yang kedua sekolah menengah dan juga insya-Allah dalam perancangan tahun 2022 juga akan diadakan sekolah tahfiz di Batu Pahat insya-Allah. Dan yang ketiga adalah di Selamat tu memang sekolah ada sekolah tahfiz tu yang fully tahfiz. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat pada carta tersebut, dia ada di situ Batu Pahat, Johor dan juga Ikram Muslim. Jadi dia punya struktur tu dia seperti kalau sekolah KPM, dia ada PPD, Pusat Pejabat Pelajaran Daerah, kemudian ada JPN, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga ada kementerian. Jadi kalau puan nak bayangkan struktur kita ni, kalau di situ Batu Pahat tu itu macam PPD lah, PPD Batu Pahat. Okay. Kemudian PPH tu peranannya adalah seperti JPN lah, Jabatan Pendidikan Negeri, dan yang atas ke Ikram Muslim tu adalah seperti KPN lah. Jadi strukturnya begitulah ni untuk tuan-tuan dan perempuan memahami bagaimana struktur sekolah kita, dan juga sebenarnya kita bukan bergerak ataupun ditubuhkan bersendirian, tapi kita ada satu rangkaian yang besar, yang luas di seluruh Malaysia. Dan juga pelajar-pelajar yang mengikuti ataupun yang bersekolah di sekolah rendah, di sekolah dalam rangkaian Ikram Muslim ni, sebenarnya bukan hanya dalam Malaysia saja, sebenarnya ada juga pelajar-pelajar luar negara. Tapi buat masa ini, untuk di Batu Pahat, kita belum lagi mengambil pelajar luar negara lah. Kalau macam di Johor Bahru, ada pelajar daripada Brunei, Singapura, dan Indonesia. Dan juga begitu dengan sekolah-sekolah rangkaian Muslim yang lain, ada sekolah-sekolah yang menerima pelajar luar negara. Jadi insyaAllah kita mungkin satu hari nanti kita akan terima juga lah, sebabnya kita misi kita yang lebih luas lah insyaAllah. Jadi dan Ikram Muslim sendiri, kalau macam saya sebutkan tadi, peranan yang seperti KPM tu, dia mengendalikan program-program kebanyakannya, banyak program-program yang dikendalikannya sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi insyaAllah dia anak-anak yang bersekolah di sekolah kita ni ada peluang untuk mengikuti program-program yang peringkatnya tu adalah peringkat antarabangsa insyaAllah. Okey, baik. Okay, sebelumnya kita cuba mengenali sikitlah berkaitan dengan Ikram Muslim ni. Ini adalah pengurusi Ikram Muslim iaitu Profesor Dr. Omar Yaakob, yang sebelum ni dia telah dilantik sebagai anggota Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan yang baru habislah dia punya ni, iaitu sesi 2018 hingga 2020. Jadi sekarang beliau lah yang menjadi pengurusi Ikram Muslim. Okay, ini adalah carta organisasi untuk Pusat Pendidikan Hidayah Johor Bahru yang dipengerusikan oleh Haji Hassan Hussein, dan ada juga di situ yang untuk yang lebih atas lagi adalah Profesor Dr. Ustaz Ajma'i. Saya cepat-cepatkan dia lah ini adalah ahli lembaga pengelola sekolah untuk sekolah kita di Batu Pahat lah, yang mana pengurusinya adalah Profesor Dr. Jiwa bin Abdullah, dan di bawahnya ada jawatan kuasa-kuasanya lah, yang mana peranan mereka ni adalah seperti PPD Dan ini pula adalah carta organisasi di sekolah Hidayah ni, di mana kita ada dua kategori kaki tangan. Yang pertama adalah kaki tangan akademik, dan yang kedua adalah kaki tangan bukan akademik. Okay, so saya kenalkan berkaitan dengan moto sekolah
sekolah kita lah insyaAllah iaitu soleh, musleh dan cemerlang di mana hasrat kita adalah untuk kita menghasilkan murid-murid ataupun anak-anak yang soleh, musleh mungkin ada tuan-tuan perempuan first time dengar kata musleh tu iaitu soleh tu yang baik-baik kan. Musleh tu maknanya boleh mengajak orang lain ke arah kebaikan. Dan cemerlang maknanya kita nak anak-anak kita cemerlang dari semua aspek dunia dan juga akhiratnya insyaAllah. Jadi di sini saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan falsafah pendidikan Islam yang diamalkan oleh Ikram Muslim lah. Iaitu pendidikan adalah satu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan rohani dalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik, berpadukan usaha ini adalah diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah satu peradaban yang sejahtera demi kebahagiaan di dunia dan jadi insyaAllah dalam pelaksanaan pendidikan yang kita amalkan di sekolah hidayah ini, kita berpandukan kepada falsafah ini. Jadi ini adalah antara ciri-ciri insan rohani yang kita nak capai seperti yang kita sebut dalam falsafah tadi Iaitu antaranya jasmania yang cerdas, akhlak mulia, pengetahuan luas, kefahaman yang mendalam, hikmah, qalbu yang sehat, akidah yang benar, rohani yang teguh, ibadah yang betul, kepimpinan dan pengurusan yang berwibawa, melaksanakan dakwah yang istiqamah dan juga ada ciri-ciri rahmat dan adil. Jadi ini adalah antara ciri rohani yang kita Jadi ini adalah misi dan visi bagi sekolah hidayah Yang pertama, visinya adalah untuk menjadi sebuah institusi pendidikan Islam yang unggul. Di situ kita highlightkan Islam sebab kita memang berteraskan Islam dan segala pengamalan kita tu adalah secara 100%-nya adalah Islam. Dan misi kita adalah kita nak membangunkan sistem pendidikan Islam yang syumul dan lestari ke arah melahirkan insan rohani yang mampu memimpin masyarakat. Okey, contoh yang perempuan sekalian. Jadi dalam sistem kita, jadi kalau tengok kepada falsafah pendidikan Islam yang saya sebutkan tadi, jadi kita meletakkan dalam penyusunan kurikulum di sekolah kita, yang pertama yang paling penting adalah tarbiyah, tarbiyah murid. Yang kedua adalah kurikulum, kemudian co-curriculum. Jadi kenapa kita menekankan sangat tentang tarbiyah? Jadi insyaAllah nanti berkaitan tarbiyah secara mendalamnya akan diterangkan oleh fikir tarbiyah, kurikulum dan sebagainya lain. Jadi kita melihat kepada untuk mencapai ataupun melaksanakan falsafah pendidikan tadi, maknanya di situ kita perlu kepada proses untuk mentarbiyah, membina anak-anak kita. Bukan sahaja dari sudut pencahayaan akademik, tetapi anak-anak ni perlu dibina emosi dia, rohani dia, keyakinan diri dia, potensi dan sebagainya terangkum dalam tarbiyah yang mana kita akan bina anak-anak ini dengan berbagai program di bawah tarbiyah. Jadi bila anak-anak ni sebenarnya dan dari pengalaman saya sendiri juga lah yang mempunyai 6 orang anak di sekolah hidayah, saya nampak maknanya bila anak-anak ni mengikuti tarbiyah,
kurikulum tu akan datang sebenarnya. Bila anak-anak ni mempunyai sifat yang positif, sifat yang baik, akhlak yang baik, kefahaman yang jelas, dan dia tahu tentang apa tujuan macam hidup dan sebagainya, maka dia akan sedar dia perlu belajar. Jadi itu datangnya kurikulum. Anak-anak ini sendiri akan belajar. Jadi sesungguhnya untuk kurikulum, insyaAllah saya sebutkan tadi juga, kurikulum kita biasanya memang anak-anak, contoh saya bagi contoh macam untuk tahun ini anak-anak tahun 6, anak-anak tahun 6 tahun ni tak ramai, paling sikit lah. Maknanya, bukan tahun ni, sorry, tahun lepas, tahun 2020, anak mereka baru melangkah tahun 2021. Ada 13 orang saja. Daripada 13 itu, 7 orang telah melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi alhamdulillah, maknanya co-curriculum kita sebab ni banyak kita akan terlibat dengan Islam Muslim. Jadi penganjuran co-curriculum oleh Islam Muslim ni biasanya sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan anak-anak kita dapatlah peluang tersebut. Jadi ini adalah berkaitan dengan perkembangan. Inilah saya share sikit lah dengan perkembangan apa yang berlaku di sekolah kita ni. Kalau tuan-tuan dan puan tengok di situ tahun 2016, kita tahun pertama setelah dibuka itu murid-muridnya hanya 30 orang. Jadi itulah yang bergambar depan tangga itu. Dan murid-murid kita telah bertambah. Dah tak nak tangga dah. Kalau 2016 nampak tangga kosong je. Tahun 2020 tangga tu dah penuh dan dah tak muat. Alhamdulillah. So inilah perkembangannya. So boleh tengok jadual tu. 2016 30 pelajar, 2017 99, 2018 136, yang meningkat pada 169 dan 2020 133 dan alhamdulillah 2021 ni bertambah lagi lah. Begitu juga dengan jumlah kaki tangan sekolah kita juga bertambah. Tahun yang pertama hanya 7 orang, itu 5 guru, 1 kerani, 1 pemacuam. Tetapi alhamdulillah tahun lepas sampai 2020 dan sampai 2021 mulai, guru kita telah, guru dan kaki tangan telah meningkat. Itu semua sekali adalah 23 orang. Dan saya share juga tentang perkembangan yang berlaku di sekolah kita sekarang ni lah. Mungkin ada yang jarang datang kat sekolah kan. Yelah baru nak datang mungkin ataupun baru sekali dua datang. Mungkin ada juga saya rasa dalam ni, dalam yang sedang mendengar taklimat ni adalah guru-guru lama. Maaf, ibu bapa yang lama tapi ada anak yang baru masuk tahun 1. So ini adalah antara perkembangan yang berlaku sekarang, iaitu kita sedang membina bangunan 3 tingkat. Ini adalah untuk menampung pertambahan murid yang makin bertambah saban tahun lah. Jadi alhamdulillah maknanya progresnya agak laju dan kemungkinan kita bangunan ni jangka siap hujung tahun 2021 lah. Dan 2022 kemungkinan besar insyaAllah semua murid-murid akan berpindah ke bangunan baru. Di sini saya share juga apa yang ada di Serenity. Mungkin bagi anak-anak yang first time nak bersekolah di sini, mungkin tertanya-tanya juga apa yang ada kat sekolah ni ya. Ini kita pun memang suspend juga. Adakah sesi persekolahan boleh bermula pada 20 Januari nanti kan? Jadi apa pun kita menunggu keputusan atau pengumuman yang akan dibuat pada hari Senin nanti.
Jadi ini adalah antara gambaran ataupun apa yang ada di sekolah kita. Projek keceriaan pembelajaran dan dana. Kita ada burung merak, kita ada pilot, kita ada kebun. Jadi semua ni adalah untuk pembelajaran. Pembelajaran anak-anak di samping keceriaan dan dana lah. Sebab kita nak anak-anak di sini kita mengharapkan mereka bukan saja pembelajaran dalam kelas. Kita nak anak-anak ni dekat dengan alam. Sebab dengan kita mengenali alam, membolehkan kita juga lebih mudah mengenali pencipta. Jadi ini juga antara apa yang ada di sekolah kita pada tahun ini lah. Kita ada kebun, ada tanam kopi, timun dan sebagainya. Ini semua gambar-gambar untuk tahun inilah. Jadi semuanya pada tahun ini kita banyak tak sekolah bila PKP. Jadi mana yang masa murid datang tu sempatlah mereka lihat. So, ini yang ada lah. Dan ini adalah antara projek kita yang akan datang dalam proses. Kita akan buat insya-Allah taman kebun berkonsepkan taman. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai akhirnya saya menunjukkan slide ini untuk kita sama-sama menghayati sebenarnya bagaimana arah tuju kehidupan kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita, supaya kita sama-sama dapat membetulkan niat kita dan juga kita dapat memastikan segala tindak tanduk kita terutama dalam kita nak memberi pendidikan pada anak-anak ini adalah pendidikan itu jelas dan membawa kepada arah yang kita kehendaki sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita sama-sama hayati rajah ini yang menunjukkan perjalanan kehidupan seorang manusia. InsyaAllah kita sekarang ni sedang berada di alam dunia ni. Tengok perjalanan kita sangat jauh kan tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana matlamat akhir kita adalah syurga. Kan? Akhir sekali nanti kita ada dua saja, syurga ataupun neraka. So of course lah kita semua nak masuk syurga. Dan kita bukan kita je nak masuk kita nak masuk dan kita nak bawa semua anak-anak kita, semua ahli keluarga kita dan semua masyarakat kita masuk ke syurga. Tetapi perjalanan nak sampai ke sana, masya-Allah, banyak checkpoint-checkpoint yang kita kena lalui. Jadi checkpoint ataupun tempat-tempat yang akan kita lalui ini semuanya adalah bergantung bagaimana semasa kita berada di alam dunia ini. Sebab lepas alam dunia kita akan pergi alam barzakh, kemudian kita akan pergi hari kebangkitan, padang mahsyar akan dihisab dan sebagainya, barulah kita akan ditentukan syurga atau neraka. Jadi saya bawa untuk kita sama-sama hayati supaya kita jelas anak-anak kita ni kita nak didik macam mana sebenarnya. Sebab di sini kita tahu sekarang ni kita baru berada alam dunia, di mana alam dunia inilah bagaimana kita di sinilah yang akan menentukan bagaimana kita di alam barzakh atau alam kubur, bagaimana kita di padang mahsyar, bagaimana kita di atas titian sirat nanti, dan bagaimana kita akhirnya sama ada syurga dan neraka. Jadi sebab itulah tadi saya kongsikan falsafah pendidikan yang kita amalkan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita nak anak-anak kita yang sekarang ni berada alam dunia ni, kita semua yang berada di alam dunia ni, kita nak pastikan bahawa kita berada dan kita tahu matlamat kehidupan kita. Jadi apa matlamat kehidupan kita? Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah kata Al-Baqarah ayat 30 iaitu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Itu maknanya kita kena didik anak-anak kita supaya mereka tahu tugas dan tanggungjawab soal khalifah. Ya. Dan juga Allah kata dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. So, tugas kita semua sebagai manusia ni di atas alam dunia ni adalah untuk beribadat kepada Allah dan juga untuk menjadi khalifah. Jadi sebab itulah anak-anak kita perlu didik ke arah itu. Supaya mereka tahu kenapa dia wujud di atas muka bumi ini. Sekarang dia berada alam dunia, lepas ni dia nak ke mana. Jadi itulah maknanya, dan proses itu bukan ambil masa sehari dua ataupun sebulan dua ataupun setahun dua untuk kita fahamkan mereka. Jadi ambil masa berterusan sebenarnya. Sebab itu dalam falsafah kita kata maknanya proses pendidikan ini adalah proses yang berterusan. So insyaAllah saya harap maknanya kita bila saya sebut tadi proses yang berterusan tu, sebab tu dalam ikram Muslim kita package ataupun silibus yang dilakukan ataupun dilaksanakan di sekolah ikram Muslim ni sebenarnya telah dirancang bermula daripada tahun 1 sampai tingkatan 5. Jadi anak-anak ni untuk dia memahami tugas dan tanggungjawab dia di atas muka bumi ni yang sebaiknya maknanya mereka laluilah silibus-silibus ini yang telah dirancang sampai mereka tinggal 5 tu sebenarnya mereka telah matang dan sebenarnya dah boleh memahami dan mendalami apa tujuan sebenarnya kehidupan kita, matlamat kehidupan kita di atas muka bumi. Okay, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, jadi saya mengharapkan saya, tuan-tuan dan puan dan guru-guru semua kat sini kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan pendidikan anak kita ni. Jadi wallah, dan akhirnya saya mengucapkan selamat datang ke CPP. Mungkin kalau yang ramai yang lama yang dah tak datang tu tak pernah nampak ada signboard kan. Jadi kita dah pasang signboard dekat hadapan sekolah kita. Jadi insyaAllah lagi sekali selamat datang dan semua ibu ayah, anak-anak ke sekolah Islam Hidayah Batu Pahat, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira, dan terima kasih kepada Ustazah Hajah Rozita binti Osman atas taklimat yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput Ustazah Normah binti Haji Sekayat, pengurus Tabiah Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat, untuk menyampaikan taklimat berkaitan pengurusan tarbiyah sekolah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah kepada pengurusi. Okey. Ya Allah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu di alam maya, ya. Ibu-ibu dan ayah-ayah semua dipilih
oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di sini untuk mengikuti sesi taklimat ibu bapa yang baru dan juga yang lama, juga kesihatan. Walaupun tadi guru besar dah sebut ya, kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku selepas. Kita tunggu dulu pengumuman daripada pada hari Isnin ni. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, COVID-19 dapat dihindarkan secepat mungkin. Rasanya memang dah rindu sangat dengan anak-anak ya, dan semoga kita dapat bertemu lah, dapat belajar dengan baik, dapat pergi sekolah dengan baik ya, dengan memperkenalkan diri anak, iaitu anak iaitu Ustazah Nurmah binti Sukayat sebagai pengurus tarbiyah di sekolah. Baik. Okey, baiklah. Okey. Jadi Ana paparkan di situ slide mengenai apa itu tarbiyah, ya. Apa itu tarbiyah? Okey. Tarbiyah ialah mendidik dan merubah untuk menjadi insan yang lebih baik dan berakhlak mulia. Ini anak-anak soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia berada insya-Allah sama ada lama ataupun yang baru, ia berada di bumi Olak Batu ni, ya, yang mana sekolah rendah Islam terletaknya di desa Olak Batu pada Najib, ya, insya-Allah. Yang mana sekolah ini telah beroperasi selama 4 tahun, insya-Allah akan untuk tahun depan 6 tahun, ya. Anak dah besar kami bawa, ya, mereka ni dapatlah tarbiyah yang berterusan, ya, insya-Allah. Jadi tujuannya ialah hidup menjadi hamba Allah dan melaksanakan alhamdulillah. Minta maaf ibu dan ayah ya, sebabnya ada ada pula problem, ada problem teknikal. Okey, baik. Baik, kat situ dekat saya sambung. Tadi dah apa itu tarbiyah, kemudian slide kedua. Okey, jadi sedikit kata-kata daripada saya, ya. Tak perlu bersedih atas apa kekurangan diri yang dimiliki. Ketahuilah Tuhan memberi kepada setiap orang yang memiliki kekurangan, kerana hidup ini saling melengkapi satu yang lain. Okey. Baiklah, saya nak memperjelaskan hala 7 tarbiyah yang mana tadi telah dijelaskan oleh Puan Guru Besar, ya. Jadi itulah maksudnya bahawa tarbiyah itu adalah penting bagi pendidikan perkembangan anak-anak, ya. Walaupun tadi dah disebut, saya suka nak sebut lagi sekali yang mana hala 7 tarbiyah sekolah rendah Islam Raya, iaitu menjelas kepada falsafah pendidikan Islam lah, ya. Pendidik adalah suatu proses yang berteraskan tauhid bagi membina insan rabbani di dalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang, dinamik, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian
Jadi usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah satu peradaban yang sejahtera dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi itulah hasrat sekolah, ya, sekolah untuk membentuk anak-anak, ya, yang daripada peringkat rendah, seterusnya mereka peringkat menengah dan seterusnya kepada IPT dan seterusnya pada keluarga masyarakat lah. Jadi itulah hasrat sekolah untuk membina anak-anak, ya, akan menjadi insan robani dan mereka ni akan tahu hala tuju mereka, hala tuju mereka, ya. Baik. Baiklah, di sini untuk pengetahuan ibu-ibu dan ayah yang mana anak-anak di peringkat sekolah rendah Islam Hidayah telah maksudnya diprogramkan, ya. Inilah adalah checkpoint yang telah disebut tadi guru besar, yang mana anak-anak dibina untuk menjadi anak yang soleh, muslih dan cemerlang. Jadi dia soleh, dia baik untuk diri dia, dan muslih, dia boleh baik pada semua, sama ada sahabat dia, ibu bapa, keluarga. Jadi inilah dia yang kami sediakan untuk checkpoint menuju ke arah syurga, apa yang disebutkan oleh Puan Guru Besar tadi, ya. Jadi yang pertama sekali, ya, apabila anak-anak berada dalam tanggungan sekolah rendah Islam Hidayah, program yang disediakan ialah anak-anak mengikuti program mentor-mentee. Maksudnya di sini ialah yang mana anak-anak telah diagihkan kepada mentor, ya, dalam bilangan yang kumpulan yang sedikit. Jadi di situlah anak-anak telah maksudnya diberi peluang untuk dia bersama mentor dia, apa segala, sebanyak anak-anak ni kita ataupun murabbi ataupun mentor mengambil alih kerja ibu bapa, kan, mengambil alih kerja ibu bapa, yang mana kalau di rumah anak-anak bersama ibu dan bapa, ya, tapi bila berada di sekolah jadi tugasan ibu bapa tu diambil alih oleh para murabbi, dan juga di situlah dikumpul diagihkan menjadi kumpulan kecil yang mereka ni akan dibimbing untuk daripada dan dibagi pendedahan ataupun program-program yang tertentu, ya. Jadi situlah anak-anak boleh apa segala masalah anak-anak dia boleh melalui mentor, ya. Mungkin dia malu dengan guru lain, tapi dengan ada mentor ni sebagai wakil ibu ataupun ayah mereka, dia boleh apa yang dia ada masalah, sama ada kecil atau besar, dia boleh melalui mentor, ya. Itulah dia satu program yang khusus yang insya-Allah dia akan setiap, kalau nanti bila ada sesi pembelajaran, dia termasuk dalam PDBC juga setiap hari Selasa selama 40 minit. Okay. Baik, seterusnya anak-anak juga dilatih untuk setiap bila sampai ke sekolah saja, anak-anak berkumpul di perhimpunan, ya. Di situlah mereka sementara menunggu kawan-kawan, mereka diprogramkan untuk membaca zikir amak surat, dibimbing oleh para pengawas atau kepimpinan. Jadi anak-anak ni boleh bersama saja setiap pagi sampai je ke sekolah, ya, dia berkumpul di perhimpunan, dia akan dibekalkan dengan zikir maksurat dan baca bersama-sama. Okey. Jadi itu setiap hari Ahad, Isnin, Selasa dan hari Rabu, setiap kali perhimpunan. Jadi seterusnya anak-anak juga dilatih untuk membaca surah Al-Kahfi setiap hari Khamis, ya, dibimbing juga oleh para pengawas. Jadi anak-anak yang lain ikut, ya. Pada mulanya memang pada peringkat awal mereka mungkin agak susah, tapi bila kita dah biasakan, jadi anak-anak boleh ikut bersama, dan di situ juga peranan guru-guru, ya, memastikan anak-anak ni membaca dengan betul lah, ya, dengan betul, dengan tajuk yang betul, dengan makhraj yang betul,
dengan pasir dan sebagainya. Ya. Jadi seterusnya unit tarbiyah juga melatih anak-anak supaya berpuasa sunat diprogramkan setiap sebulan sekali. Sebulan sekali dan ditakwimkan ditakwimkan sepanjang setahun lah daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Okey, jadi di situ anak-anak juga digalakkan ataupun dilatih juga untuk berinfak sebabnya pada masa itu juga sekolah pihak kantin akan tutup. Ya, ini latihan, bukan sebagai satu wajib tapi sebagai latihan mengajar anak-anak supaya berpuasa sunat. Ya, jadi pada masa itu juga pihak kantin tutup dan anak-anak maksudnya diberi peringatan demi peringatan supaya bila waktu program puasa sunat anak-anak telah bersahur pada malamnya dengan makanan yang berat dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya anak-anak dilatih juga bagi ini tahap 2. Okey, program ni tahap 2 iaitu Qiyamul Lail. Tahap 2 iaitu murid-murid darjah 4 sehingga darjah 6 mereka akan diprogramkan Qiyamul Lail setahun 2 kali. Ya, semester 1 sekali dan semester 2 sekali. Jadi anak-anak di situlah anak-anak maksudnya dia berdikari, ya, dia berdikari tidur di sekolah, dia dan diprogramkan dengan pengisian dengan ada segala aktiviti-aktivitinya lah. Kemudian jadi mereka akan diprogramkan juga untuk bangun malam, untuk berqiyamul lail dibimbing oleh para murabbi semua. Okey. Kemudian seterusnya yang keenam, insya-Allah anak di sekolah ada mengadakan semarak Ramadan. Ini terutamanya bagi apabila kita dah akan masuk bulan Ramadan, anak-anak akan diberi pendedahan berpuasa bulan Ramadan dan aktiviti di bulan Ramadan, ya. Di situ mungkin adalah elemen-elemen contohnya puasa penuh, solat tidak tinggal, baca Quran, hafazan, berzikir dan sebagainya dari situ. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, anak-anak telah didedahkan dengan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian seterusnya yang ketujuh, sambutan Hari Al-Quds. Ya, anak-anak juga diberi pendedahkan, ya, yang mana peduli ummah. Maksudnya anak-anak kita didedahkan dengan Al-Quds ni, maksudnya dapat merasai apa yang dirasakan oleh contohnya anak-anak di Palestin, kan, di Syria dan sebagainya. Jadi kat situ ada aktiviti yang telah ditetapkan lah. Kemudian seterusnya ini adalah bagi tahap 2 lah. Ya. Tapi kalau masih semarak Ramadan tu daripada tahap 1 dan tahap 2, sambutan Hari Al-Quds pun dari 1 dan 2, dan yang ke-8 ni kembara rohani. Kembara rohani ni biasanya dia akan dilaksanakan bagi murid-murid tahap 2 ataupun khususnya bagi murid darjah 6 yang mana mereka ni apabila dah habis peperiksaan SPPIM ataupun UPSR lah yang lepas lah. Jadi dia tahu apa yang kami dedahkan mengenai mungkin mengenai ilmu mengisi kekosongan yang selepas peperiksaan, kan. Contohnya kami panggil bomba, ya, ada kami menerangkan panggil kerjaya-kerjaya, contohnya apa cita-cita dia, contohnya dia nak jadi doktor, mungkin dia nak jadi pensyarah dan sebagainya. Jadi di situlah kami menyenaraikan meletakkan aktiviti-aktiviti kembara rohani ini, khususnya bagi murid-murid yang selepas peperiksaan darjah 6. Okay. Kemudian seterusnya di hujung tahun biasanya kami ada jamuan mentor-menti, ya. Kemudian ni balik semula-semula ya, SBD di sekolah juga dalam perjalanan sepanjang tahun, ya, daripada anak-anak daripada tahun 1 hingga darjah 6 kami dalam semasa sepanjang
berada di sekolah apabila solat berjemaah bersama-sama, dan juga kami yang ke-11 tu kami ada juga melatih anak-anak. Alhamdulillah sekarang ni anak-anak dah nampaklah prestasi dia, pencapaian dia, azan yang bagus, dia dapat boleh menguasai lagu yang bagus. Kemudian muazzin ni jadi Bilal dan sebagainya, dan juga menjadi imam, ya, dia bacaan yang baik, ya. Apabila mereka didedahkan, mungkinlah kawan-kawan yang lain pun dia macam terasa seronok bila orang suaranya sedap, selalu diadunkan dan sebagainya. Jadi mereka ni berusaha untuk menjadi muazzin. Tadi yang sebelah tu tidak terkata imam dan muazzin sebenarnya, ya. Muazzin dia adalah tukang azan. Okey, baik, seterusnya sementara anak-anak ni juga ada sentiasa maksudnya rutin dia ialah apabila nak solat mereka semua sementara menunggu kawan-kawan ambil wuduk dan sebagainya, mereka ni berselawat dulu. Dia selawat dulu, ya, bila dah selawat barulah mereka ni akan yang imam akan menjadi imam, dan seterusnya akhirnya sekali mereka imam akan menjadikan doa, membacakan doa lah untuk selepas solat. Dan yang ke-13 tu solat duha. Solat duha ni biasanya apabila murid-murid puasa sunat, jadi untuk waktu rehat tu mereka sementara rehat tu tak ada makan, ya, dia tak rehat, pergi ke kerja dan sebagainya, mereka melaksanakan solat duha. Berjemaah lah. Cumanya kalau PKP mereka buat di dalam kelas, kan. Tapi kalau hari biasa tak ada PKP, mereka akan berkumpul di musola untuk melaksanakan solat duha. Baik, ibu-ibu yang dikasihi, ya, insyaAllah saya paparkan mengenai buku mutabaah. Jadi anak-anak ni akan dibekalkan buku mutabaah amal seorang satu. Jadi di situ adalah maksudnya ada item-item yang anak-anak membuat perkara-perkara yang telah ditetapkan, contohnya macam solat, puasa sunat, tolong ibu bapa, mula ngaji pelajaran, buat hafazan, mengaji Quran. Jadi kat situ telah ada item-itemnya. Jadi anak-anak apabila dia dah melakukan, dia akan tik untuk peringatan dia. Jadi kalau dia tak buat, bermakna benda tu kosong. Jadi anak-anak kita akan dia tak buat apa yang dia buat, apa yang ditetapkan, maka nanti guru mentor akan ingatkan, terutamanya solat, ya, sebabnya supaya anak-anak ni tidak tinggal solat. Jadi bila buku itu ditanda, jadi guru mentor akan cek, dan tengok kalau anak murid kita kosong, tak tik, bermakna dia tinggalkan solat. Jadi guru mentor tu akan memberi peringatan demi peringatan supaya anak-anak tu solat. Dan kita juga mintalah kerjasama ibu bapa semua, walau di rumah, ya, macam mungkin di sekolah guru-guru akan memantau, tapi bila di rumah jadi ibu bapa lah yang memantau, ya. Ada kesinambungan di situ, ya. Baik. Seterusnya itu yang mengenai tarbiyah di sekolah. Jadi untuk seterusnya tarbiyah juga menyediakan buku PKPIM, iaitu pentaksiran konstruk pelajar ikram muslih. Jadi situ insyaAllah nanti saya tunjukkan bukunya, insyaAllah pun buku tu akan dibekalkan juga kepada murid, akan dibagi pada murid seorang satu mengikut tahun. Kemudian dalam buku tersebut akan ada elemen-elemen yang guru pentaksir memantau, dan juga ada juga elemen-elemen ibu bapa memantau di rumah. Okey. Baik, matlamat PKPIM ialah yang mana matlamat pelaksanaannya adalah untuk membolehkan pelajar menghayati sepenuhnya hasrat dan maksud setiap konstruk sebagai amalan harian tanpa pengawasan. Ini yang selalu ditekankan oleh para pelajar semua, bahawa
anak-anak ni sentiasa maksudnya apabila dia buat satu perkara, dia merasai bahawa Allah melihat, malaikat mencatat. Jadi apa yang dia buat, sama ada baik ataupun tak baik, maka dia kena ingat bahawa itu yang guru mentor ataupun guru besar ke guru tarbiyah, guru-guru semua dan khususnya guru mentor selalu mengingatkan bahawa anak-anak sentiasa merasai setiap perbuatan, setiap perlakuan, percakapan mereka diawasi ataupun dilihat oleh Allah SWT dan malaikat akan mencatat setiap amalan mereka, ya, ataupun perbuatan mereka. Okay. Kemudian di situ itu apa yang anak-anak juga telah diberi maksudnya penekanan mengenai 10 muhasafat tarbiyah. Maksudnya apa yang nak ditekan dalam tarbiyah tu, ya, tengok di situ, ya, dalam slide tu, yang mana mereka lebih ditekankan luas pengetahuan, kemudian akidah yang sejahtera, kemudian anak yang akhlak yang mantap. Ini terutamanya lah, akhlak yang mantap, peradaban dia dengan beradab dengan guru, dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan tetamu, juga dengan ibu bapa sendiri di rumah. Jadi anak-anak sentiasa diperingatkan. Jadi bila semua seragam, ya, mentor, guru-guru lain dan sebagainya, jadi mereka sentiasa ingat bahawa akhlak tu sangat penting di mana-mana mereka berada. Okay. Kemudian seterusnya menjaga masa, ya, anak-anak sentiasa diterapkan dengan menjaga masa yang baik, ya, tidak membuang masa ataupun jadi dia sentiasa menggunakan masa dengan baiklah, dengan manfaat. Kemudian ibadah yang benar, kemudian seterusnya tersusun dalam urusan sihat tubuh badan. Itu satu penting sangat, ya, anak-anak yang maksudnya dia sentiasa menjaga kesihatan, ya, supaya mereka ni sentiasa sihat, mudah kan nak belajar, nak beraktiviti dan sebagainya. Ya, kalau mereka ni tak menjaga tu dan jadi susah mereka, jadi badan sentiasa lemah dan sebagainya. Baik, seterusnya mereka mampu berdikari dan akhir sekali melawan hawa nafsu. Ini yang sangatlah anak-anak kita, sebabnya mereka ni kena kerap diperingatkan, peringatan, jadi supaya mereka ni sentiasa mengawal hawa nafsu dan sekali bermanfaat pada orang lain. Ini yang dia jadi muslih ni. Dia dah baik, soleh, dah baik untuk diri sendiri dan dia jadi muslih. Maksudnya dia boleh membimbing orang lain menjadi ke arah kebaikan. Itu yang sangat-sangat yang diterapkan pada anak-anak, jiwa anak-anak inilah diselih. Okay. Baiklah, seterusnya, ini anda paparkan buku yang insyaAllah akan dibagi tadilah. Ini iaitu pentaksir PKPIM ni, iaitu pentaksiran konstruk pelajar ikrar muslih ni. InsyaAllah anak-anak akan dinilai dalam buku tersebut. Ada elemen-elemen yang dinilai oleh guru pentaksir dan juga ibu bapa. Jadi ada kesenaman kat situ. Jadi solatnya kalau di sekolah pun dipantau solatnya, jadi ibu bapa pun memantau juga solatnya di rumah. Begitu juga dengan budi bahasanya, dengan akhlak lah, menjaga pada akhlak, sidiknya dan lain sebagainya. Ini insyaAllah buku ni untuk tahun 1 akan dibagi setiap kali semester 1 dan semester 2. Biasanya anak akan bagi murid ni yang kalau ibu bapa kekeluargaan akan dinilai masa waktu cuti sekolah. Maksudnya dalam cuti pekan, cuti penggal, insyaAllah pihak bertarbiyah akan mengirimkan surat tarikh-tarikh yang mana perlu dipantau oleh ibu bapa. Okay. Okay, baik. Jadi ibu bapa yang dikasih sekalian, insyaAllah dalam buku tersebut anak tuliskanlah apa beberapa ringkas elemen-elemen yang dinilai. Dalam tersebut yang pertama sekali adalah khusyuk solat. Ini adalah sebabnya anak-anak ni kena maksudnya macam diberi perhatian mengenai solat dia, ya. Jadi suruh solat,
bacaan solat, perbuatan solat, itu yang sangat penting. Kemudian sebenarnya yang kedua, maksudnya ikhlas, ya, masa mereka melaksanakan solat tu, kalau boleh anak-anak kita dah tahu tanggungjawab mereka. Tak perlu disuruh, ya, terutamanya tahap 2 lah. Kalau mungkin tahap 1 tu, darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu, dia perlu dibimbing lagi, diperingatkan lagi. Itu memang tugasan ibu bapa dan juga para murabi, ya, sentiasa mengingatkan sebab anak-anak ni memang dia bukan terus dapat macam tu. Jadi dengan usaha kita, jadi lama-lama mereka bila tahap kedua, bila dia dah masuk tahap kedua, mereka tak payah disuruh. Kadang-kadang peringkat awal pun, peringkat sekolah tahap 1 pun, mereka kadang-kadang anak-anak ni kadang ada mudah, kadang-kadang ada yang juga lambat. Ya, kadang-kadang bila usaha kita ni lama-lama anak-anak kita ni apabila solat tanpa disuruh. Ya, itu dah kira mudahlah bagi ibu bapa dan juga para orang bilah. Kemudian seterusnya mereka dinilai juga budi bahasa. Maksudnya pertuturan dan perlakuan. Budi bahasa dia kat sekolah, adab dia bercakap, adab dia duduk dalam kelas, adab dia duduk dalam perhimpunan dan sebagainya. Mentor akan memantau, sentiasa memberi peringatan ataupun menilai mereka ni. Ya, dan budi bahasa mereka. Kemudian seterusnya amanah. Amanah ni iaitu menuntut ilmu dan menjaga harta benda. Ni amanah. Jadi dia di rumah, ya, macam dia bersikap amanah, ya, menuntut ilmu dan kemudian dekat sekolah harta benda mereka ataupun harta benda sekolah dan sebagainya. Jadi situ pun dinilai juga daripada sudut sifat amanahnya. Kemudian yang kelima, pemeliharaan iaitu menjaga kebersihan dan mengamalkan kitar semula. Ini pun dinilai juga dalam buku konsep tersebut, ada juga elemen-elemen ni, elemen juga jadi. Jadi dari situ kita boleh, ibu bapa juga boleh memantau anak-anak ni dan sehingga mereka ni hadam dengan apa-apa yang mereka buat tu adalah perkara yang baiklah, ya. Itu. Baiklah, kemudian sebenarnya yang keenam ni peringatan bagi pada ibu bapa semua, kekeluargaan. Jadi mereka ni pun dinilai, ibu bapa yang menilai daripada sudut tanggungjawab dia terhadap diri sendiri, ya. Maksudnya di rumah, contohnya kalau di rumah kemas tempat tidur, ya. Kadang-kadang anak-anak kita ni kalau tak beri peringatan, macam itulah dia bangun tidur, dia tak kisah tu, dia mungkin apatah lagi kalau ada pembantu rumah dan sebagainya, kan. Jadi mungkin dia mengharapkan orang lain, tapi sebenarnya anak-anak ni dilatih untuk menjaga, bertanggungjawab diri sendiri. Kalau balik itu susun kasut kemas-kemas, kan, di rumah, kalau mandi, contohnya tuala tu disidai di tempat yang disediakan. Sampah, kalau ada sampah buang dalam tong sampah yang disediakan. Jadi anak-anak dilatih tu supaya mereka bersikap tanggungjawab pada diri sendiri. Itu adalah elemen kekeluargaan yang ibu bapa kena menilai ataupun membentuk anak-anak ni supaya mereka bertanggungjawab. Begitu juga kalau di sekolah pun mereka ada diberi tanggungjawab di sekolah. Baik, seterusnya itulah yang ketujuh, tanggungjawab terhadap ahli keluarga. Tadi diri sendiri dengan ahli keluarga. Maksudnya mereka ni membantulah kalau macam ibu bapa kalau melatih anak-anak rumah, mungkin selalu anak tanya kan anak kalau di rumah macam mana, mereka ada jawab tolong ibu bapa basuh pinggan, tolong ibu bapa menyapu sampah. Jadi macam itulah. Tadi kalau tolong ibu bapa membersihkan tandas dan sebagainya, itu pun tanggungjawab. Jadi kat situ anak-anak dilatih sebenarnya. Ya, dia selalu yang membimbing adalah guru mentor dan juga kesinambungannya ibu bapa tu sendiri. Maksudnya ibu bapa lah yang meneruskan tarbiyah ni, ya. Di sekolah mungkin di sekolah dia akan bertanggungjawab di sekolah, tapi kalau di rumah dia ada tanggungjawab sama ada diri sendiri ataupun ahli keluarga. Okay. Baik, seterusnya sikit lagi, ya. Siddiq iaitu benar dan ihsan dalam perbuatan zahir dan batin. Maksudnya dia sentiasa benar dalam perbuatan mereka, ya, sentiasa melakukan perkara yang baik, yang siddiq lah.
Kemudian yang seterusnya yang ke-9 kepimpinan faham dan taat. Mereka ni akan ditarbiah ataupun dilatih menjadi seorang yang ada kepimpinan di situ dan dinilai daripada sudut kepahamannya dan taatnya, ya. Itu dia diberi latihan di sekolah ni. Kemudian seterusnya amal, sabar, berkorban, tetap pendirian, ukhuwah dan sikap. Maksudnya dia hasil berkorban, tetap pendirian, ukhuwah yang jalin antara di sekolah dan sebenarnya sikapnya saling percaya mempercayai. Okey. Okey ni. Okey, ini yang penghujungnya. Macam mana ibu bapa nak ya, mungkin ibu bapa tertanya-tanya, macam mana nak menilai anak ni kan? Maksudnya macam mana nak beritahu macam mana nak nilai dia. Jadi kat sini penerangannya ialah dia ada 5 skor. Skor 1, skor 2, skor 3, skor 4 dan skor 5. Macam mana nak capai? Nak sampai skor ke-5 tu. Okey. Jadi skor 1 ni memanglah biasa anak-anak walaupun pada bermula ni okay, kalau kita nak nilai dia, dia ni dapat skor 1. Contohnya kan, sebabnya nanti dalam buku tu dia akan ada ruang kosong, kat situ dia ada elemennya, dia akan tulis, ibu bapa akan tandakan mana yang anak-anak ibu bapa semua yang ada dalam ciri-ciri skor ni. Okey. Jadi yang pertama sekali, kalau skor 1 tidak melakukan walaupun diperingatkan berulang kali. Dah ingatkan ulang lagi. Okey, Ahmad solat, tak buat juga. Panggil lagi, Ahmad solat sampai banyak kali. Tu je, bila dia diingatkan tidak melakukan juga, dia dapat 1 je lah. Kan? Itu peranan ibu bapa. Okey, yang kedua, skor yang kedua, okey, ibu bapa boleh letak skor 2 jika anak tuan-puan melakukan apabila diperingatkan berulang kali. 1, 2 ni masih lebih kurang level sama je lah. Ya, melakukan apabila diperingatkan berulang kali. Dah cakap tak buat juga. Ingat lagi. Itu je. Itu sebenarnya ibu bapa yang berusaha untuk mendidik anak macam ni walaupun tak putus asa. Maksudnya ibu bapa dapat pahala sebenarnya, ya. Dapat pahala untuk mengingatkan anak. Maksudnya jangan putus asa, bila dah ulang-ulang tak boleh, biarlah macam tu. Jadi tak boleh. Jadi kita kena usaha juga sampai anak ni dia menjadi hadam, dia faham kenapa ibu bapa menyuruh begitu kan. Jadi itulah skor nombor 2. Jadi okey, yang ketiga dia dah berubah sikit, ya. Anak-anak dah berubah sikit, iaitu melakukan apabila diperingatkan sekali. Dah sekali je Ahmad solat, jadi bila diingatkan sekali dia terus buat. Tu dah dapat skor 3. Jadi anak-anak dapat skor 3. Jadi ibu bapa boleh tulis kat ruang kosong tu, dia dah buat apabila disuruh sekali saja dia dah buat, maka ibu bapa boleh tulis skor 3 ataupun nombor 3. Itulah tu dia. Jadi dah ringan sikit. Jadi anak mula susah. Mula-mula suruh lagi. Akhirnya mereka ni dia tahu bahawa itu adalah maksudnya mendidik kan, ibu bapa ni tak memberikan, maka dia akan buat kan. Baik. Okey, baik, seterusnya nombor 4. Kalau nombor 4 ni dia dah meningkat sikit. Ni dah cerdik sikitlah anak-anak ni. Dia dah faham. Kalau nombor 4 iaitu melakukan secara istiqamah tanpa perlu istiqamah tanpa perlu diperingatkan. Tu silap tu berulang tu. Jadi melakukan secara istiqamah tanpa perlu diperingatkan. Tu dah cantik dah. Ya, anak-anak kita cantik lah, mudah lah tu, ya. InsyaAllah itu ada juga ibu bapa yang cakap, ya Allah, alhamdulillah Ustazah, anak-anak ni bila kat sini mungkin ibu bapa selalu ingatkan, guru-guru beri peringatkan, solat tak payah disuruh. Itu memang dah rasa macam dah mencapai lah, ya kan. Ibu bapa rasa macam dah rasa kalau anak bila solat tak perlu disuruh, ya Allah, insyaAllah memang sangat-sangat bahagialah. Ya, saya sebagai ibu, saya pun tahu saya dulu mendidik anak-anak macam tu. Tapi akhirnya macam itulah. Tapi betul lah, kita ada kesenambungan. Guru, murabbi, mentor dan juga di rumah ibu bapa. Jadi kita kesenambungan, ya anak-anak kita sebila beri peringatan, lama-lama insyaAllah dia akan berubah. Akhirnya mereka ni ada penerapan situlah, ya, tarbiyah. Okey, baiklah. Dan akhir sekali skor 5. Cukup skor 5 je, tak ada skor 6.
ya, dia skor 5 je, iaitu menjadi tabiat diri pelajar serta mengajak orang lain melakukannya. Ni yang insya-Allah yang tadi guru besar sebut, dia soleh, muslih dan cemerlang. Maksudnya dah soleh, dah baik untuk diri sendiri, dia muslih, maksudnya dia mengajak lagi kepada orang lain. Maksudnya tabiat dia tu mengajak orang lain melakukannya. Dia suka ringan mulut. Maksudnya jom ajak adik-adik, jom ajak kakak-kakak, jom ajak ibu bapa sekali. Jadi dia mudah. Jadi anak-anak ni lama kelamaan dia dah jadi rutin dia dan dia mengajak orang lain pula. Itu yang jadi muslim. Muslim ni mengajak orang lain. Dan akhirnya mereka ni bila dah jadi muslim, dia jadi cemerlang sama ada dunia yang jadi. Itulah kejayaan ya apabila anak-anak kita ni bila sampai tahap skor 5. Jadi mereka ni dah boleh menjadi kepimpinan. Jadi dia ada hala tuju apabila kita keluar sekolah, lepas sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah IPT, dan mereka membina keluarga mereka sendiri, dia dah boleh melakukannya dengan baik. InsyaAllah. Okay. Baiklah, okay. Jadi itu sajalah. Nampak macam ringkas tapi agak lama sikit. Tapi itulah yang insyaAllah sedikit penerangan daripada tarbiyah. Ya, insyaAllah minta maaf segala kekurangan. Jadi insyaAllah saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira, dan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Normah binti Haji Sukayat atas taklimat tarbiyah yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Salma Halidah binti Sa'dun, penolong kanan kurikulum, untuk menyampaikan taklimat berkaitan perjalanan kurikulum Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, mohon maaf di atas masalah teknikal. Okay, jazakillah diucapkan kepada Ustaz Luqman sebagai pengurusi majlis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Guru Besar, barisan penolong kanan dan juga semua ibu bapa yang dialu-alukan pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa kerana dapat meluangkan masa untuk mengikuti taklimat online kita pada pagi ini. Okay, insyaAllah saya Salma Halidah Sa'dun, mewakili unit kurikulum akan memberikan penerangan serba sedikit berkaitan dengan kurikulum Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat. Ini adalah carta organisasi unit kurikulum untuk tahun 2021. Diketuai oleh guru besar dan seterusnya penolong kanan kurikulum, dan di bawah penolong kanan kurikulum ketua panitia untuk KSSR dan juga Diniah, unit jadual, unit tahsin, unit pusat sumber dan unit bahan bantu mengajar. Dan di bawahnya ada guru untuk subjek KSSR dan juga guru subjek Diniah. Ini adalah aspek yang utama, iaitu silibus pembelajaran di Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat. Terbahagi kepada dua bahagian yang utama. Yang pertama ialah subjek KSSR. Untuk subjek KSSR ini, kita mengikut silibus daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sumber buku rujukan juga kami mengikuti sumber daripada KPM, iaitu buku teks daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini adalah 9 subjek KSSR yang akan dilalui oleh murid-murid sepanjang persekolahan hingga ke tahun 6. Untuk yang kedua, subjek Diniah. Subjek Diniah kita silibus daripada Ikram Musleh sendiri. Dan buku teks dan buku aktiviti juga ialah daripada Ikram Musleh sendiri. Ini adalah 7 subjek yang akan dilalui oleh murid sepanjang sesi persekolahan hingga ke tahun 6. Dari segi dari segi pemantauan
pemantauan guru-guru di sekolah rendah Islam Hidayah. Ada 2 kali sesi pemantauan yang dilaksanakan, iaitu pada semester 1 dan semester 2. Dan setiap tahun akan ada pemantauan daripada Ikram Musleh sendiri untuk melihat guru-guru mengajar di dalam kelas. Seterusnya sistem pentaksiran dan penilaian murid. Sekolah rendah Islam Hidayah Pasir Sebatu Pahat. Sistem pentaksiran kita akan laksanakan untuk tahap 1. Jadi tahap 1 ni untuk kedua-dua silibus, KSSR dan silibus diniah, kita tiada laksanakan ujian akhir tahun dan awal tahun. Kita akan laksanakan pentaksiran bilik darjah, di mana murid-murid dinilai mengikut konsep band. Dan untuk tahap 2 nanti, untuk tahun 4, mereka akan menduduki ujian awal tahun dan akhir tahun. Untuk tahun 5, untuk subjek KSSR ada ujian awal tahun dan akhir tahun. Tapi untuk subjek diniah pula, kita akan ada satu ujian yang dinamakan sebagai sistem pentaksiran pelajar Ikram Musleh ataupun dikenali sebagai ujian SPPIM. Untuk tahun 5, ujian SPPIM berbentuk bertulis, projek dan juga amali. Yang ni nanti penerangannya akan diberikan ketika murid itu masuk tahun 5 lah. Tahun 6 untuk subjek KSSR ada percubaan lah untuk UPSR, percubaan 1, 2 dan 3 dan juga UPSR sendiri. Dan untuk subjek diniah, sambungan ujian SPPIM untuk tahun 6 ialah ujian lisan. Ini adalah kaedah pentaksiran bilik darjah PBD untuk subjek KSSR. Pentaksiran bilik darjah seperti yang saya maklumkan tadi adalah untuk murid tahap 1 lah, tahun 1, 2 dan 3 yang tiada peperiksaan. Jadi kami menilai perkembangan murid ini 2 kali setahun, semester 1 dan semester 2. Dan penilaian ni kami akan buat berdasarkan elemen-elemen yang di bawah ini. Kalau sebelum ini, kalau kita melaksanakan pemeriksaan, kita hanya fokus untuk menilai budak dalam kemahiran menulis, membaca, mendengar dan mengira. Tetapi bila kita laksanakan pentaksiran bilik darjah ni, kita melihat perkembangan murid secara menyeluruh. Ada elemen-elemen yang kami tengok, iaitu adab, tanggungjawab, penglibatan ataupun bertutur, bertulis, membaca, mendengar. Untuk subjek matematik ada sifir dan sebahagian subjek ada melaksanakan ujian ataupun kuis. Kalau tengok dekat sini, kiraannya adalah dalam bentuk peratus. Jadi bila dijumlahkan semua peratus tu akan ditukarkan ke dalam bentuk band. Seperti yang tadi dinyatakan, pentaksiran ni adalah dalam bentuk band. Ini kami menerangkan sedikitlah cara kami mentaksir ataupun menilai perkembangan murid di dalam kelas untuk tahap 1. Ini untuk subjek SSR dan ini ialah untuk subjek diniah, akidah, sirah, fiqh dan akhlak. Kalau tengok kat sini ada elemen adab, tanggungjawab sama juga, bertulis, membaca, ujian ataupun kuis. Cuma ada penambahan, kami juga melihat menggunakan buku PKPIM untuk elemen budi bahasa, amanah dan pemeliharaan. Ini ada sedikit penerangan mengapa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun dimansuhkan untuk tahap 1. Yang pertama, kerana konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. Seperti yang saya nyatakan lagi, bila kita tidak laksanakan peperiksaan, kita boleh melihat murid tu dalam konsep yang lebih luas. Kita tak melihat dia hanya pandai menulis, membaca, mengira. Yang kedua, menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian. Yang ni yang kita perlu terapkanlah dalam pembelajaran dalam kelas. Kerana untuk pelaksanaan pentaksiran ni,
tahap 1 banyak melaksanakan aktiviti pembelajaran abad 21. Maksudnya dalam setiap aktiviti mereka ada aktiviti berkumpulan. Dari situ diorang belajar macam mana nak memimpin, bagaimana nak hendak tolong menolong, bagaimana nak tolak ansur. Okey. Yang ketiga, pembangunan dan pembentukan karakter murid, dan yang keempat, pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Kalau ada peperiksaan, kita terikat untuk kejar habis silibus. Tapi bila kita laksanakan pentaksiran, dia punya konsep tu lebih menarik. Dia tidak, murid tu kena habiskan, memang kena habiskan silibus, tapi kita menjadikan dia lebih menarik lah untuk melakukan aktiviti di dalam kelas. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, jadi don't just teach kids how to count, teach them what counts most. Maksudnya dari aspek ini, pentaksiran itu lebih melihat kita menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid-murid. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Salma Halidah binti Sadun, tolong kanan kurikulum, atas penerangan berkaitan perjalanan kurikulum di Sekolah Rendah Islam Hidayah Batu Pahat. Tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Miftahul Ulum binti Imam Solihin untuk menyampaikan taklimat beliau berkaitan hal ehwal murid. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah saya meneruskan taklimat berkenaan hal ehwal unit, hal ehwal murid. Okey. Okey. Buka besar tak? Okey, insyaAllah saya ulang semula. Unit hal ehwal murid adalah satu unit yang bekerjasama dengan unit lain untuk memastikan perkembangan murid di sekolah berdasarkan beberapa aspek. Dan aspek-aspek ini adalah yang telah disebut-sebut berdasarkan kurikulum, unit tarbiyah, dan selepas ini akan ada unit core kurikulum. Okey, matlamat utama adalah bagi murid memastikan murid boleh mengamalkan budaya sekolah cemerlang dan sentiasa berdisiplin. Seterusnya, bagi memantapkan pengurusan, bagi menjayakan program-program yang dianjurkan oleh unit HEM. Okey, untuk pengetahuan ibu ayah sekalian, ini adalah carta organisasi unit HEM. Di bawah unit HEM ada beberapa unit yang sangat berkait rapat untuk memastikan perkembangan murid. Dan pada masa yang sama, murid boleh menjalani atau memudayakan dengan penuh disiplin. Okey, di bawah hal ehwal murid ada unit pengawas, unit disiplin dan unit 4K. Untuk makluman ibu ayah, 4K adalah keselamatan, kesihatan, kebajikan dan keceriaan. Okey, ini adalah satu buku panduan ibu ayah murid tahun 1 akan dibekalkan bersama dengan beberapa buku lain. Buku peraturan murid. Ibu ayah boleh rujuk buku ni untuk sebarang permasalahan selepas ini. Okey, peraturan sekolah. Maklumat ini juga tercatat pada buku peraturan murid dan saya kongsikan di sini. Untuk makluman, setiap murid wajib mematuhi peraturan sekolah bagi memastikan kelancaran pengurusan sekolah mereka lah sepanjang mereka berada di sekolah. Okey, seterusnya suka saya untuk ingatkan tentang pakaian seragam sekolah. Sama juga maklumat ni ada di buku peraturan murid. Bagi lelaki berkemeja putih, lengan pendek, ada lencana, seluar biru gelap, token hitam, kasut kanvas hitam, dan jika memakai t-shirt, di dalam baju tersebut mestilah pakai t-shirt putih atau t-shirt sukan sekolah Rendah Islam Hidayah.
Okey, sekiranya memakai tali pinggang warna hitam atau biru gelap. Okey, untuk tali pinggang ni ada murid yang tak perlu pakai. Tak perlu pakai tak apa. Tapi kalau nak pakai, pakai yang warna hitam atau biru gelap. Untuk murid perempuan, tudung warna putih. Untuk anak-anak tahun 1, saya galakkan tudung yang satu lapis tu. Mudah pengurusannya. Sebab anak-anak akan ambil wuduk dan pakai tandas kan. Untuk memudahkan anak-anak tahun 1, saya cadangkan boleh pakai tudung satu lapis dan boleh dapatkan di kedai Rahmah sekolah kita lah. Okey, seterusnya anak tudung putih atau hitam, baju kurung berpesak, kain biru gelap, stokin hitam, kasut hitam. Okey, ini adalah pakaian pendidikan jasmani. Setakat ni alhamdulillah anak-anak boleh mematuhi pemakaian pendidikan jasmani. Ini hanya apa yang tertera ni adalah apa yang anak-anak perlu pakailah sewaktu pendidikan jasmani. T-shirt sukan sekolah ataupun kalau anak tahun 1 boleh pakai t-shirt sekolah tadika. T-shirt sekolah tadika masing-masing lah. Seluar sukan biru gelap atau hitam, stokin hitam, kasut sukan atau kasut sekolah. Okey, lain-lain ni maksudnya kalau A tu hanya untuk tahap 2. Kalau B tu, lain-lain B, bahagian B, tanda nama. Ini sepatutnya dah membuat tempahan lah di kedai Rahmah. Sebab standard lah, kalau kita buat tempahan di kedai Rahmah, standard lah, belakang putih dan bertulisan hitam. Tulisan Rumi ya, bukan tulisan Jawi. Dan tanda nama boleh ditempah, termasuk boleh dapatkan juga lencana. Okey, untuk murid lelaki diwajibkan letakkan lencana pada saku baju sebelah kiri. Tanda nama diletakkan pada jarak 2 cm di atas saku. Maksudnya lencana pada saku, tanda nama di atas saku. Lebih kurang 2 cm. Okey, kekemasan murid seterusnya potongan rambut. Potongan rambut mesti pendek dan kemas. Rambut yang bahagian depan tidak melebihi kening dan tidak berpassion. Alhamdulillah anak-anak saya boleh mematuhi potongan rambut, cuma ada beberapa murid yang sentiasa perlu diperingatkan. Okey, waktu persekolahan untuk tahap 1, 7.40 pagi hingga 3.30 petang. Untuk maklumat ibu ayah, 7.40 tu adalah permulaan PDPC. Kalau jadual tu 7.40 dah mula belajar. Jadi saya sarankan ibu ayah hantar anak-anak sebelum 7.40. Kalau ikut pengalaman sebelum ni 7.20 hingga 7.30 adalah waktu kemuncak lah trafik sibuk. 7.20 hingga 7.40. Tapi itulah ibu ayah boleh susun mana yang jauh, mungkin boleh susun pergerakan menghantar anak-anak ke sekolah. Okey, selepas jam 3.30 petang akan ada transit yang bermula pada 4.30 petang. Untuk pengetahuan juga ibu ayah, guru-guru bertugas 3.30 petang tu guru selepas mengajar, guru sambung jaga anak-anak sampai pukul 4 petang. Dan 4.30 adalah sebenarnya 3.30 hingga 4.30 adalah waktu sela untuk ibu ayah ambil anak-anak. Sekiranya lebih pada 4.30 petang boleh mengambil transit lah. Transit ni diuruskan oleh pihak seniaga. Sama juga yang menguruskan buku dan pakaian. Okey, yang kedua ni jika ada aktiviti taekwondo ni untuk tahun ni kita belum pastikan lagi. Untuk aktiviti sebelum ni ada aktiviti taekwondo, itu antara salah satu aktiviti yang anak-anak terlibat lah sebelum PKP lah. Okey, murid tidak hadir. Suka untuk saya ingatkan kehadiran murid-murid di sekolah adalah tanggungjawab pihak sekolah. Jika murid tidak hadir di sekolah, tanggungjawab ibu ayah memaklumkan ketidakhadiran ke sekolah. Ini adalah carta alih tindakan ibu ayah. Jika anak tak dapat hadir ke sekolah, maklumkan seawalnya sebelum jam 9 pagi. Sebab selepas jam 9 pagi pihak kerani akan mengisi kedatangan di SMIP, satu sistem kementerian untuk kita isi kehadiran anak-anak. Okey, seterusnya jika tak hadir boleh lampirkan surat cuti sakit atau surat mohon cuti atau surat-surat yang berkaitan. Dan untuk makluman juga, kalau murid tak hadir lebih daripada 2 minggu secara berturut-turut boleh diberhentikan setelah mendapat notis daripada pihak
sekolah. Okey, ini makluman berkenaan perhimpunan mingguan pada setiap hari Ahad dan mula pada 7.40 pagi. Sebab tu digalakkan anak-anak lebih bersedia. Kalau anak-anak datang sebelum 7.40 mereka lebih bersedia. Datang terus beratur, ambil suhu, beratur dan bersedia untuk menerima perjalanan perhimpunan mingguan. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, murid menjaga adab semasa perhimpunan dan akan sentiasa diberi nasihatlah oleh pengawas bertugas dan guru-guru yang bertugas. Okey, aspek yang keenam ni, pemeriksaan oleh unit disiplin dan pengawas. Ada 6 aspek ni kami akan sentiasa pastikan anak-anak kuku dia pendek, rambutnya pendek, pakaiannya kemas, tudungnya kemas, kasut stokin yang betul dan baik, lencana dan tanda nama ada serta menunaikan solat subuh. Jika murid-murid melakukan salah satu daripada 6 kesalahan ni, ia dikira sebagai kesalahan ringan. Kesalahan ringan yang lebih daripada 3 kali akan menjadi kesalahan berat. Jadi sebenarnya mudah je. Kami juga di pihak unit disiplin akan mengingat ibu ayah pada setiap hari Jumaat untuk memastikan anak-anak ni ada kuku yang pendek, rambut pendek dan pakaian yang kemas. So sebagai persiapan lah, jika hari Ahad masih berlaku lagi, kita akan ambil maklum dan catatkan dalam kad disiplin. Okey, seterusnya ini adalah perhimpunan harian. Okey, kalau hari Ahad kita perhimpunan mingguan, hari Isnin hingga hari Khamis kita akan ada perhimpunan harian. Murid hadir sebelum 7.40, mereka akan beratur di dataran Pasiris, membaca maksurat bersama-sama seperti apa yang dianjurkan oleh unit tarbiyah. Okey, mendengar muhasabah pagi dan akan bergerak ke kelas. Nampak ringkas, tapi bila ada perhimpunan harian, murid boleh datang sebelum 7.40. Itu adalah satu inisiatif dan persediaan diri murid yang baik sebelum mereka memulakan PDPC. Okey, ini sangat berkait rapat dengan unit 4K. InsyaAllah kami menyediakan kebajikan lah. Kami sangat mengambil berat tentang kebajikan murid. Petak yang pertama tu, jika murid sakit di sekolah, kami akan ambil maklum lah. Murid yang sakit semasa di sekolah, itu adalah salah satu kemudahan. Kita akan ambil maklum dan ambil tindakan. Dan seterusnya, pihak HEM juga akan mengenal pasti murid yang tidak mengambil vaksin. Ini adalah sebagai langkah awal. Jika murid tersebut memang tidak mengambil vaksin dan sakit, kita akan terus hubungi ibu bapa untuk dibawa pulang. Okey, ini sama ada memerlukan rawatan. 3 kaedah, tiga kaedah lah. Kalau ringan, sakitnya ringan, mungkin pening kepala saja, memerlukan rehat, kita minta dia rehat di bilik rehat. Kalau perlu pergi berjumpa doktor, kita akan minta izin ibu bapa dulu. Dan sebaiknya ibu bapa sendiri yang membawa pergi berjumpa doktor. Yang ketiga, balik rumah ni selalunya untuk kes-kes seperti sakit mata atau penyakit berjangkit. Okey, petak seterusnya. Murid yang tak ada ke sekolah, murid tak boleh hadir ke sekolah jika memang didapati sakit atau bergejala. Ni ambil maklum tentang SOP kehadiran sekolah semasa ni lah. Sebelum ni kami rujuk SOP kehadiran murid ke sekolah semasa PKP. Sebelum ni murid yang bergejala tidak boleh hadir ke sekolah. Seterusnya, guru bertugas akan maklumkan kepada PKM, guru besar untuk sebarang tindakan awal. Maksudnya, guru bertugas ataupun pengawas yang bertugas tidak boleh mengambil apa-apa tindakan kecuali maklumkan kepada pihak pengurusan. Okey, untuk makluman ibu dan ayah, ini adalah kategori kesalahan. Kategori kesalahan di bawah unit disiplin, biasa, ringan, sederhana, berat dan jenayah. Untuk setakat ni, ini makluman penting sebab dalam proses perkembangan anak-anak, pasti anak-anak akan melakukan kesilapan. Tapi di pihak unit disiplin, kita lebih kepada memberi peringatan supaya tidak sampai ke tahap tindakan disiplin. Itulah sebab tu ada unit tarbiyah yang akan memantau perkembangan dan menasihati. Kalau perlu memang guru mentor akan menghubungi ibu ayah untuk proses
menasihati anak-anak dan sama-sama ibu ayah lah, maksudnya ibu ayah dan guru sama-sama membina anak-anak, perkembangan anak-anak. Okey, ini antara tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib bergantung kepada keseriusan sesuatu kesalahan, guru besar, pelongkanan dan guru disiplin yang ada kuasa untuk menentukan jenis hukuman. Okey, makluman seterusnya berkenaan dengan pihak unit hak ehwal murid sangat menggalakkan, mengalu-alukan kerjasama baik antara ibu bapa dan guru, kerana kami di Sekolah Rendah Islam Daya Pasir Ris bertindak sebagai guru mentor, guru kelas dan guru subjek bagi memastikan perkembangan anak-anak ke arah soleh, muslim dan cemerlang. Guru mentor ni di bawah unit tarbiyah, guru kelas dan guru subjek ni berperanan semasa proses PDPC. Guru mentor ni berjalan semasa program tarbiyah. Dan di bawah persatuan ibu bapa dan guru juga sama-sama bekerjasamalah dalam perkembangan sasian anak-anak seterusnya dalam memastikan kelestarian di sekolah kita. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Okay, jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Miftah atas taklimat HAM sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput Ustaz Irfan bin Masiri, tolong kanan co-curriculum untuk menyampaikan taklimat berkaitan co-curriculum. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahagia besar saya kanan ibu bapa yang di sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan sangat bangga kepada ibu bapa yang sudi memilih Sekolah Rendah Islam Daya sebagai pusat pendidikan untuk anak-anak. Dan berterima kasih juga kerana sudi untuk meluangkan masa yang hampir 2 jam, hampir 2 jam, 10 sampai 12 bersama pada sesi ini. Dan insyaAllah pada sesi saya hari ini saya tak akan banyak, hanya beberapa perkara saja. Sebelum tu saya mulakan dengan pengenalan tentang diri saya. Nama saya Irfan. Alhamdulillah telah mengajar di Sekolah Rendah Islam Daya sejak sekolah ini dibuka, iaitu pada tahun 2016 dan sampai dah sekarang. Alhamdulillah. Dan saya juga merupakan alumni Sekolah Menengah Islam Daya di Johor Bahru. So bila habis belajar, so antara cita-citanya untuk membantu perkembangan hidayah, so saya bekerja di Daya. Alhamdulillah. Itu sedikit pengenalan. Okey, untuk aktiviti co-curriculum, sebenarnya aktiviti co-curriculum ni lebih kepada untuk tahap 2 sebab dia ada kelab, dia ada persatuan dan sebagainya. Tapi untuk tahap 1, saya akan ceritakan tentang pemakaian. Okey, dari segi pemakaian. Okey, untuk pemakaian sewaktu PJ, pertama waktu PJ murid mesti pakai baju sukan dan sama ada kasut sukan ataupun kasut sekolah. Okey. Dan baju sukan tu mesti dipakai dari rumah. So tak perlu bawa baju sekolah. Hari PJ tak perlu pakai baju sekolah, pakai baju sukan terus dari rumah. Okey, dan bila kita buka sekolah nanti mungkin untuk dapatkan baju sukan daripada pihak sekolah mungkin lambat sebab dia kita order. Dan kalau tak ada lagi, kita boleh pakai t-shirt warna putih ataupun baju sukan tadika sebelum ni. Kalau tadika iman, boleh pakai tadika iman. Siapa kalau tadika cilik al-fatih ataupun tadika terkali dan sebagainya, boleh pakai, tak ada masalah. Dan tapi bila dah dapat baju sukan, so kita harap boleh diteruskan untuk pakai baju sukan sekolah. Okey. Kalau tengok di bawah tu, ada murid tahap 1 dengan murid tahap 2. Okey. Untuk murid tahap 1, kita buat PJ dia sebenarnya 1 hari. Tapi kita benarkan murid tahap 1 ni pakai baju sukan 2 hari. Contoh kalau dia PJ hari Isnin, tapi hari Rabu dia tak PJ, kita benarkan juga untuk dipakai baju sukan. So dalam seminggu tu,
murid akan pakai 3 kali baju uniform sekolah dan 2 kali baju sukan. Okey, hari Isnin dan hari Rabu untuk tahap 1. Okey, tahap 2 tak apa, itu saya akan terangkan pada ibu bapa tahap 2 nantilah. Okey, itu dari segi pemakaian. Okey, kalau kita tengok situasi sekarang ni, situasi COVID dan sebagainya yang sedang melanda negara kita, aktiviti yang kita macam tahun lepas, kita aktiviti PJK, kita sempat buat di luar kelas dengan SOP yang ketat. Kita tak bagi jarak yang dekat, lepas main dan sebelum main kena pakai sanitizer dan sebagainya. Dan kalau waktu sekarang ni, kalaulah katakan KPM kata memang tak boleh aktiviti di luar dan hanya dalam kelas, so aktiviti PJ hanya di dalam kelas. Kalau sebelum ni memang kalau aktiviti dalam kelas ialah kita akan buat senaman-senaman yang statik saja. Okey, macam tu. So apa-apa pun untuk aktiviti di luar kelas dan sebagainya, saya daripada unit kurikulum akan ikut SOP yang dia telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Pihak kementerian bagi aktiviti di luar, so kita akan bagilah murid kita main di luar. Kalau tidak, hanya di dalam kelas saja. Okay. So ini takvim pokok lah. Kita ada hari sukan dan sebagainya. So biasanya kita akan buat hari sukan di UTHM. Di UTHM pagi. Dan dah sekali kita buat sukan waktu malam. Itu hari Jumaat malam. Kita buat sukan waktu malam supaya kita tak nak murid-murid masa kepanasan bila bersukan. So sepatutnya tahun lepas ialah tahun kedua kita buat sukan waktu malam, tapi disebabkan pandemik kita tak ada buat sukan tahun lepas. Dan kalau tahun ni kita dibenarkan lagi untuk buat sukan, KPM bagi, so kita akan buat sukan pada waktu malam, biasanya pada hari Jumaat. Okay, so apa-apa aktiviti di sini kita juga mendaftar dengan Ikatan Muslim 1 dan kita mendaftar juga dengan KPM. So ada 2 aktiviti koko yang kita boleh join. Program daripada Muslim dan program daripada KPM sendiri. Okay, ni contoh aktiviti yang kita join. Kalau tengok di sini, ni peringkat international. Ni program daripada Muslim. Muslim ada buat pertandingan memanah tradisional. Okay, kalau di sebelah ni kita tengok, okay, ada kelab. Kita di sini ada guru taekwondo daripada luar yang mengajar di sini. Untuk siapa-siapa ibu apa yang berminat, tahun 1 pun tak ada masalah untuk join. Kita akan bagi surat untuk didaftarkan dalam kelas dan guru taekwondo ni akan bagi tahu kalau ada event-event yang tertentu, dia akan bagi peluang kepada student-student untuk mendaftar dan pergi ke pertandingan tersebut. Okay, so dan international alhamdulillah kita jaya mendapat naik johan pada tahun 2019. Ini peringkat international. Dan ini program-program yang kita sertai daripada anjuran KPM. Kalau tengok gambar ini, kita ada ping emas, bina robotik. Di sini kita ada johan lontar peluru, naik johan jalan lembing oleh pertandingan yang dianjurkan oleh olahraga MCC hitam, dan ni naik johan badminton. So kita daftar dengan Muslim dan juga dengan KPM. Itu kelebihan saya rasa kat sekolah swasta yang ada di sini. Saya tanya dekat PBD, kita saja yang mendaftar untuk sukan, kita saja yang mendaftar dengan mereka untuk kita join sekali dengan sekolah kerajaan. Alhamdulillah, tu kelebihan yang saya rasa saya kena ceritakan kepada ibu bapa. Dan sekali kita ada perkhemahan. Perkhemahan kebiasaannya Muslim akan buat ada 3 jenis perkhemahan. Ada pernas, penara dan pering. Pernas ni perkhemahan nasional. Ini peringkat nasional. Kalau penara, perkhemahan amatur radio. Ini pun peringkat nasional. Dan pering ni peringkat international. Peringkat international ni biasa kita Muslim akan jemput daripada Thailand, Indonesia. Okay. So memang student kita dalam PJSK, dalam PJSK, murid kita siapa yang menyertai perkhemahan ini memang akan dapat markah yang tinggi. Dan memang program-program daripada Muslim memang mendapat kelulusan daripada KPM. Alhamdulillah. So itu satu kelebihan mana
student kita mudah untuk dapat markah tinggi dengan join program international. Kalau macam tahun lepas, Muslim ada buat juga international exponential virtual. Siapa murid kita yang masuk, sijil dia sijil international. So itu satu kelebihan yang ada di Hidayah selain daripada program Muslim, dan kita juga ada program, kita join juga program dengan KPM. Okay, saya rasa itu saja penerangan daripada saya tentang aktiviti core curriculum. Saya akan jelaskan lebih lanjut kalau anak-anak tuan-puan telah masuk ke tahun 4. So dia ada kelab lah dan sebagainya. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Irfan bin Masyuki, tolong kanan Curriculum Sekolah Rendah Islam Hidayah Batu Pahat, atas taklimat yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Okey, sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Ibu bapa boleh bertanya apa sahaja soalan yang berkaitan dengan taklimat sebentar tadi. Okey, ataupun boleh tulis di ruangan chat yang ada. InsyaAllah kami akan menjawablah. Okey, jika ada soalan boleh tanya ataupun boleh tulis di ruangan chat. Okay, Assalamualaikum Cikgu. Saya Muhammad Saleh. Dengar ke suara? Dia tak dengar kot. Dengar. Okey, soalan saya bukanlah berkenaan taklimat ni sangat. Actually saya nak bertanya, waktu cuti ni kita ibu bapa boleh ke datang ke sekolah untuk pembelian buku tu, sebabnya bila beli online ni kadang kita tak nampak buku tu macam mana, dan terus kita nak pembayaran time tu. Boleh ke kita datang ke sekolah? Ya. Apa tadi? Puan. Minta ulang sekali lagi. Okey, Encik Muhammad Saleh, berkaitan dengan buku, buku di-in-charge oleh Kedai Rahmah. Jadi Kedai Rahmah memang dibuka pada hari biasalah, Ahad sampai Khamis, dari pukul 8 pagi hingga jam 3 petang lebih kurang. So jadi kalau Encik Muhammad Saleh nak tengok buku tu atau apa-apa urusan berkaitan dengan buku, boleh juga datang jumpa Puan Ayu di Kedai Rahmah. Okey, terima kasih Cikgu atas penjelasan. InsyaAllah mungkin saya akan berurusan dengan Kedai Rahmah lah nanti untuk urusan buku tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kalau tengok ruangan chat ada baik, di ruangan chat ada satu soalan. Jika 20 Januari ini sekolah bersemuka, perlu ke untuk tunggu anak atau tinggal sahaja?
Okay, insyaAllah bagi soalan tersebut. Okay, insyaAllah bagi soalan tersebut, pihak sekolah telah membuat persediaan untuk menyambut anak-anak pada hari pertama anak-anak datang ke sekolah. Jadi insyaAllah bila mereka sampai, mereka akan disambut oleh guru-guru yang bersedia di pintu pagar, dan anak-anak ini akan dibawa ke kelas dan tentunya akan mengikuti program yang telah diatur. Jadi ibu bapa tak perlulah nak menunggu anak-anak, insyaAllah. Anak-anak akan dilayan oleh guru-guru. Okay. Ada soalan lain? Okay. Ada soalan lain? Boleh di ruangan chat. Siapa boleh tanya terus. Jika tidak ada persoalan, sampai di sini saja majlis taklimat ibu bapa baharu bagi pelajar baharu Sekolah Rendah Islam Hidayah Bukit Pahat bagi sesi 2021. Jika ada apa-apa persoalan lain boleh tanya di cadangan. Okay. Semoga kita dapat berjumpa pada sesi persekolahan 2021 akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup rekod.